Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu bil qabul wa tamami kulli sulin wa ma'mul wa salahi sya'ni zahira wa batina fid dini wa dunya wal akhirah. Dafi'atan li kulli syar, jalibatan li kulli khair lana wa li walidina wa li ahbabina wa li masyaikhina wa li ولمشائخنا ولمعلمنا مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدنا ولد أدنان وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada siaran tak? Ada ya? Tak ada live ni. Hamdan li rabbil khassana bi Muhammadin wa anqadhana min zulmatil jahli wa dayajir. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihi al-mukhtari man da'ana ilayhi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa anshur 'alaina min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang senantiasa melimpahkan atas kita hamba-hambanya kurniaan nikmat, taufik, hidayah dan inayah, serta Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita nikmat kesihatan, waktu dan kesempatan. Dengan sekalian daripada nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, dapatlah kita sekali lagi bertemu pada petang yang mulia di akhir-akhir bulan Ramadan ini untuk bersama-sama mengikuti pengajian di Majlis Ta'lim Fatimah Zahra. Setelah beberapa hari kita menangguhkan kelas kita ini di atas sebab-sebab yang tertentu yang tak dapat dielakkan. Jadi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada kita semua pada petang ini untuk bersama sekali lagi bagi mengikuti pengajian kitab ta'lim, kitab bersama dengan Majlis Ta'lim Fatimah Zahra. Jadi insya-Allah mungkin petang ni pun ramai yang masih sibuk untuk menguruskan persediaan ataupun persiapan untuk menyambut berbuka puasa. Dan kita pun berada pada penghujung di bulan Ramadan. Mungkin ada di antara kita pun sudah mula sibuk dengan urusan untuk menyiapkan, menghias rumah bagi menyambut Aidilfitri. Jadi insya-Allah kuliah untuk petang kita tidak akan panjangkan pada waktu yang lama. Untuk petang ini kita akan bersama-sama mengikuti sambungan pengajian kitab Adab Perempuan. Juzuk yang pertama pada membicarakan tentang adab riyadhah, sambungan daripada kuliah yang terdahulu, iaitu perbahasan tentang adab-adab riyadhah. Seperti mana yang telah kita ketahui bahawa riyadhah ini merupakan satu aktiviti yang kita lakukan bagi memenuhi ruang waktu yang kosong. Sama ada riyadhah itu untuk keperluan jasmani kita, dan ada ketika riyadhah itu untuk memenuhi keperluan rohani kita. Jadi pada bab yang seterusnya ataupun perbahasan yang seterusnya, iaitu adab riyadhah, pada muka surat 89
Siapa yang memiliki kitab Adab Perempuan juzuk yang pertama karangan Al-Fadhil Tuan Guru Ahmad bin Ya'qub Al-Johori, kita sampai pada muka surat 89, adab yang ke-11. Adab yang ke-11. Qala muallifu hafizahullahu ta'ala wa rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Yang ke-11, bahawa pada sembahyang itu riyadah tubuh dan akal pada sama masa. Maka di dalamnya, di dalam solat itu memuji-muji Tuhan dan memuliakan dia Tuhan. Dan lagi sembahyang itu membangkitkan kecergasan dan menyuburkan anggota. Maka dari sebab itu hendaklah perempuan-perempuan menunaikan barang yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana ia memeliharakan kehidupan dan memeliharakan kesihatan. Adab yang ke-11, pada membicarakan tentang riyadhah, pengarang kitab kita ni dia menyatakan tentang solat, bahawa pada sembahyang itu, yakni pada solat, seperti mana kita ketahui bahawa riyadhah itu terbahagi kepada dua pembahagian. Yang pertama riyadhah tubuh, dan yang kedua riyadhah akal. Jadi manfaat ataupun keutamaan serta kelebihan riyadhah ini, yang pertama memberi kesan yang positif pada tubuh kita, dan yang kedua memberi kesan yang positif untuk akal kita. Jadi salah satu daripada perbuatan ataupun kelakuan yang menghimpunkan kedua-dua perkara ini adalah solat. Solat dia menghimpunkan kedua-dua manfaat. Apabila kita berriyadhah, yakni dengan menunaikan solat, maka kita akan dapat kedua-dua manfaat. Manfaat untuk tubuh dan juga manfaat untuk akal. Pengarang kitab kita ni dia menyatakan bahawa pada sembahyang, ini pada solat itu riyadhah tubuh dan akal pada masa yang sama. Ketika kita melakukan solat, ketika itu kita mendapatkan dua kelebihan, dua manfaat. Manfaat pada tubuh dan juga manfaat pada akal fikiran kita. Maka di dalamnya, yakni di dalam solat yang kita lakukan itu, adanya memuji-muji Tuhan, yakni kita memuji dan membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan memuliakan dia, yakni memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita mendirikan solat, kita pun mengetahui bahawa solat ini ibarat daripada satu kelakuan yang dimulakan dengan takbir, yakni takbiratul ihram. Salat ini merupakan satu perbuatan yang dimulakan dengan takbir, yakni takbiratul ihram. Takbir yang apabila kita lafazkan mengharamkan segala perkara-perkara yang boleh membatalkan solat. Dan solat ini juga satu perbuatan yang disudahi dengan salam, yakni lafaz assalamualaikum. Di dalam solat itu terdapatnya beberapa perkara yang dinisbahkan kepada beberapa rukun yang utama. Kalau kita tidak menyempurnakan segala rukun-rukun ini, maka tidak dinamakan solat. Di antara rukun-rukun solat itu ialah rukun qauli, yakni rukun yang dinisbahkan kepada perkataan ataupun lafaz yang disebut oleh orang yang menunaikan solat. Antaranya rukun qauli itu ialah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Jadi lafaz Allahu Akbar itu merupakan lafaz pujian dan lafaz membesarkan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seterusnya, selain daripada lafaz Allahu Akbar, rukun qauli yang seterusnya adalah kita membaca suratul Fatihah. Pada suratul Fatihah itu banyak disebutkan tentang sifat-sifat kebesaran Allah dan juga pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimulakan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang.
kemudian pujian kepada Allah sebagai Tuhan sekalian alam, yang bersifat dengan maha pemurah lagi maha penyayang, yang memiliki hari kemudian, yang memiliki hari pembalasan. Hanya kepada Allah kita menyembah, dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan, dan kita bermohon kepada Allah dengan kemuliaan, dengan kebesaran, dengan kehebatan, dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita jalan-jalan yang lurus, yakni jalan-jalan mereka yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat daripada kalangan para nabi, para rasul, orang-orang yang benar, orang-orang yang saleh. Kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah melindungi kita daripada golongan orang-orang yang telah disesatkan dan juga golongan-golongan yang telah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara lafaz suratul Fatihah. Makna bagi lafaz suratul Fatihah yang kita baca di dalam solat. Kemudian disertakan dengan bacaan tahiyat. Kita memuji kepada Allah dengan meninggikan kedudukan Allah, dan kita mengucapkan pengakuan syahadah, dan kita berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya kita sudahkan solat itu dengan lafaz salam. Kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala as-salam yang maha mensejahterakan, menyelamatkan kita daripada segala perkara-perkara yang tidak diingini sama ada di dunia dan juga di akhirat. Selain daripada itu, selain daripada lafaz-lafaz yang wajib kita ucapkan sebagai rukun-rukun qauli, ada juga lafaz-lafaz yang dituntut kita sebut di atas jalan sunnat. Ini sunat hay'ah, sunat yang dituntut kita perbanyakkan ketika dalam solat. Antaranya apa? Doa iftitah, kemudian bacaan-bacaan surah, tasbih di antara satu rukun kepada rukun. Umpama contoh, tasbih yang kita baca ketika kita sedang rukuk, kita memuji kepada Allah Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kemudian ketika kita rukuk, ketika kita bangun i'tidal, Rabbana lakal ham. Kemudian ketika kita sedang sujud, kita membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ataukah semua lafaz-lafaz pujian, lafaz kita memuji dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di manakah lafaz-lafaz ini banyak diucapkan dan di manakah tempatnya lafaz-lafaz ini banyak diungkapkan? Ketika kita menunaikan solat. Bagi mereka yang menunaikan solat 5 waktu, sekurang-kurang solat yang mereka dirikan 5 waktu sehari semalam, maka bagi mereka itu ada 17 rakaat. Maka setiap rakaat itu adanya pujian-pujian kepada Allah. Dan bagi mereka yang ada kegigihan lagi, ditambah lagi dengan solat sunat rawatib sebelum dan selepas, kemudian solat sunat duhanya, solat sunat qiyamul lailnya, ini di musim bulan Ramadan, dengan solat tarawihnya lagi, dengan solat witirnya lagi. Maka banyaklah lafaz-lafaz pujian dan juga membesarkan Allah Subhanahu wa taala di dalam solat. Jadi solat ini merupakan salah satu daripada, bahkan ia merupakan perkara ataupun tunjang yang paling utama sebagai riyadhah akal kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan kepada sahabat-sahabatnya, di antara 3 perkara yang menjadi kesukaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di dunia ini. Yang pertama, Nabi kata, aku suka kepada wangi-wangian. Dan yang kedua, aku suka kepada perempuan-perempuan yang salihah. Nabi suka melihat kepada umat-umatnya daripada kalangan perempuan-perempuan yang salihah. Dan yang ketiga, Nabi SAW menyatakan, aku suka Allah Subhanahu wa taala menjadikan kegembiraan, kesenangan hatiku ketika menunaikan solat. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana itulah di antara adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menunaikan solat, Nabi akan memanjangkan solatnya ketika Nabi solat bersendirian. Waktu Nabi menunaikan solat sunatnya, maka solat sunat yang didirikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat panjang, sehingga ada sebahagian daripada riwayat yang dinyatakan oleh isterinya yang tercinta, iaitu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Dia menyatakan bahawa pernah satu ketika pada malam hari aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat yang sangat panjang, sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sujud itu, aku terpaksa menggerak-gerakkan kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kerana aku bimbang Nabi solat terlalu lama ketika sujud itu, aku pun menggerak-gerakkan kakinya. Kemudian Nabi SAW pun bangkit daripada sujudnya, menyelesaikan solatnya, dan dia berpaling dan bertanya kepada aku, wahai Aisyah, kenapa kau memegang kakiku ataupun menggerakkan kakiku? Lalu Aisyah menyatakan, ya Rasulullah, lamanya engkau sujud sehingga aku bimbang engkau telah meninggalkan diriku. Jadi Aisyah ni dia bimbang, dia takut Rasulullah ni dia solat terlalu lama sehingga seolah-olah sujud tu lama sampai seolah-olah Nabi ni dah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW juga melalui Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah menyatakan Rasulullah ketika solatnya, iaitu solat malamnya, sehingga berdiri lamanya itu menyebabkan bengkaknya kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu solat bersendiriannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ketika Nabi bersolat bersama dengan para sahabat, di antara adab Rasulullah, Nabi meraihkan mereka-mereka yang ada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak menunjukkan kepada kita tentang keutamaan solat dan kelebihan solat, sehingga Rasulullah ni sangat suka bila masuk ke dalam solat. Dan Nabi SAW juga menyatakan, apabila aku menunaikan solat, maka aku tidak mengetahui siapa yang di kanan aku, siapa di kiri aku, siapa di hadapan aku, siapa di belakang aku. Nabi tak tahu. Kenapa? Bila Nabi masuk ke dalam solat ataupun Nabi menunaikan solat, tumpuan Nabi hanya kepada lillah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana rasa khusyuknya Nabi, tadarruknya, merendahnya diri Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dunia pun tidak mengganggu urusan Nabi ketika menunaikan solat. Itulah kepentingan solat yang patut kita jaga. Kerana solat ni merupakan salah satu daripada perkara yang paling utama yang menjadi asas keteguhan seorang Islam itu adalah solat. Solat inilah yang menjadi ukuran diri seseorang itu sama ada sempurna ataupun tidak, imannya dan Islamnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selepas mengungkapkan dua kalimah syahadah, tunjang utama sebagai seorang Islam dan sebagai orang yang beriman adalah solat. Nabi SAW dalam satu hadisnya yang bermaksud, Nabi menyatakan bahawa solat itu merupakan tiang bagi agama. Solat ini merupakan asas bagi agama. Barang siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, dia meninggalkan solat dengan sengaja, maka seolah-olah dia telah meruntuhkan agamanya. Seolah-olah dia telah merobohkan tiang agamanya. Kerana itu agama ini umpama binaan bagi sebuah rumah. Bila kita ada sebuah rumah, maka pada setiap asas ataupun setiap bahagian bagi agama itu merupakan bahagian bagi rumah. Maka bagi setiap rumah itu ada asasnya, ada tiangnya. Maka tiang bagi rumah ataupun tiang bagi agama itu adalah solat. Kalau solat itu tercabut ataupun solat itu runtuh, maka runtuhlah rumah tersebut. Maka runtuhlah agama bagi diri seseorang. Jadi solat yang kita dirikan ini sebenarnya banyak kelebihan dan keutamaan, dan banyak keistimewaannya. Sama ada kalau kita lihat di dalam Al-Quran pun telah dinyatakan oleh Allah, dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun telah menyatakan kepada kita. Di antaranya, solat ini merupakan satu wasilah ataupun satu alat yang boleh mencegah diri orang yang melakukan solat itu daripada perbuatan keji dan mungkar. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam surah Al-Ankabut, Allah menyatakan bahawa innas solata tatanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahawa sesungguhnya solat yang kamu dirikan itu, solat yang kamu kerjakan, yakni solat yang sempurna. Syaratnya solat itu mestilah solat yang sempurna. Kalau solat yang didirikan ataupun solat yang dilakukan tidak sempurna, dengan tidak menjaga segala rukun-rukun dan syarat-syaratnya, maka matlamat bagi solat itu tidak akan tercapai. Jadi syarat nak menjadikan solat itu sebagai alat untuk mencegah diri daripada perbuatan keji dan mungkar, perlulah solat yang didirikan itu merupakan solat yang sempurna. Sempurna segala rukun-rukun dan syarat-syarat zahirnya, dan sempurna segala rukun-rukun dan syarat-syarat batinnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan sesungguhnya solat yang kamu dirikan, yakni solat yang sempurna kamu dirikan itu dapat mencegah diri kamu daripada segala perbuatan-perbuatan yang keji dan perbuatan-perbuatan yang mungkar.
Perbuatan yang keji pun kamu takkan lakukan, dan perbuatan-perbuatan yang mungkar pun kamu tidak akan lakukan. Setengah daripada ulama mereka menyatakan bukan sahaja perbuatan keji dan mungkar, bahkan keinginan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar itu pun tidak akan terbangkit dalam diri kamu seandainya kamu mendirikan solat itu dengan sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya menyatakan bahawa solat ini merupakan di antara amalan-amalan yang terbaik. Selepas daripada mengucapkan 2 kalimah syahadah, maka amalan yang paling utama adalah solat, yakni mendirikan solat 5 waktu. Ini berdasarkan daripada hadis daripada Abdullah ibn Mas'ud. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku pernah bertanya, yakni Abdullah ibn Mas'ud dia menyatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali afdal, wahai Rasulullah, apakah amalan yang paling afdal, ataupun apakah amalan yang terbaik yang dapat aku lakukan? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, as-salatu li waqtiha. Salat yang amalan yang terbaik. Nabi menjawab jawapan soalan daripada Abdullah ibn Mas'ud ketika ditanya kepada Rasulullah, apakah amalan yang terbaik yang dapat dilakukan oleh seorang yang beriman dan seorang yang telah memeluk Islam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, as-salatu li waqtiha, yakni salat pada waktunya. Solat, yang solat 5 waktu pada waktunya, iaitu waktu yang paling afdal ataupun waktu yang diberi keluasan. Itu di antara amalan yang baik, amalan yang terbaiklah yang dapat dilakukan oleh seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kalau kita nak dapat melakukan sebaik-baik amalan, jangan kita menangguh dan melewatkan solat itu tanpa sebab-sebab yang dibenarkan oleh syarak. Bila masuk waktu, kita ada keluasan, kita ada kelapangan waktu dan tidak ada sesuatu yang menghalang kita daripada menunaikan solat, maka afdalnya kita segerakan. Waktu yang paling afdal menunaikan solat, iaitu waktu yang paling utama, iaitu ketika kita mendengar azan. Setelah selesai azan, kita menyempurnakan wudu dan terus kita menunaikan solat bersama dengan jamaah pada awal waktu. Kalau kita ada perkara-perkara yang menghalang untuk menunaikan solat pada waktu itu, umpama ada kesibukan ataupun sedang memandu kenderaan dan sebagainya, maka ada waktu yang diberi keluasan. Ini waktu yang diberi kelapangan. Umpama contoh, solat zuhur di antara solat yang memiliki waktu yang panjang. Solat isyak di antara waktu yang memiliki waktu solat yang panjang. Kita tak nak solat pada awal waktu. Umpama contoh zuhur pukul 1, asar pukul 4. Okey, kemudian kita ambil waktu di antara pukul 2 ataupun pukul 3. Jangan sampai kita masuk kepada waktu yang makruh. Waktu yang makruh ini waktu yang sekadar kita dapat melakukan solat tu dalam keadaan tergesa-gesa. Waktu ada tapi kita buat tu sekurang-kurangnya 10 minit sebelum akhir daripada waktu tu waktu tergesa-gesa lah untuk kita menunaikan solat. Melainkan mereka yang ada uzur, seperti perempuan yang baru suci daripada haidnya. Okey, kemudian ada waktu tahrim, waktu yang memang sudah mengakhiri kepada waktu solat. Apabila kita solat ketika itu dapat sebahagian, 1 rakaat ataupun sebahagian daripada solat, sedangkan kita ini bukan termasuk daripada kalangan orang yang uzur, maka itu termasuk dalam waktu yang tahrim, waktu yang diharamkan. Ini waktu yang kita sengaja lewatkan untuk solat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan sebaik-baik amalan itu adalah solat yang didirikan ketika awal waktunya. Dan selain daripada awal waktu, solat yang didirikan secara berjamaah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, qala qultu, aku berkata, summa ayyun, kemudian dia Rasulullah, selepas daripada itu apa pula? Yang selepas daripada solat, apa amalan yang terbaik dapat aku lakukan? Qala birrul walidaini, iaitu kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa kamu, berbakti kepada kedua orang tua kamu. Kalau kita nak lihat, maksudnya apa? Keutamaan solat pada waktunya. Ketika itu sehingga apabila kita sedang menunaikan solat, ibu bapa kita memanggil kita, maka tidak harus untuk kita membatalkan solat, melainkan solat sunat.
Kalau solat tu solat fardu, maka habiskan solat kita dan kita sekadar memberikan isyarat kepada ibu bapa kita yang kita sedang menunaikan solat. Itu nak menunjukkan keutamaan solat. Kemudian setelah selesai daripada solat, apakah amalan ataupun perbuatan yang terbaik dapat kita lakukan? Iaitu kita berbakti kepada kedua ibu bapa kita. Inilah di antara amalan yang diberikan keluasan waktunya. Kalau solat tu ada waktu-waktu tertentu. Sehari 5 kali, zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Adapun berbakti kepada ibu bapa ni tidak ada waktu-waktu yang tertentu. Diberi keluasan. Banyak waktu yang boleh kita gunakan untuk berbakti kepada kedua ibu bapa kita. Maka berbakti kepada kedua ibu bapa inilah merupakan sebahagian daripada amalan yang besar yang dapat menambah baik amalan-amalan kita, yang dapat menambah banyak lagi pahala-pahala kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menunaikan solat 5 waktu dalam masa yang sama, kita menderhaka, kita mengabaikan, kita membiarkan kedua ibu bapa kita, maka solat kita itu sebenarnya solat yang tidak sempurna. Kerana Allah Subhanahu wa taala meletakkan redha-Nya itu pada redha kedua ibu bapa kita. Kalau kita menganggap dengan menunaikan solat kita telah mendapat redha Allah, tetapi dalam masa yang sama kita mengabaikan kedua ibu bapa kita, kita bersifat kurang hajar kepada mereka, kita menderhakai mereka, kita mengabaikan mereka, maka solat kita itu tak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekadar dianggap orang yang menunaikan zahir syariat, tetapi hakikat bagi ganjaran pahala itu tak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana kita menderhaka kepada ibu bapa kita. Sebab tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan ada beberapa daripada golongan yang doanya, amalannya, solatnya tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka siapa? Orang yang menderhaka kepada kedua ibu bapanya, doanya tak diterima Allah, amalan kebajikannya tak diterima Allah, solatnya juga tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini jelaslah kita lihat bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggabungkan amalan-amalan yang baik dalam satu hadis, nak mengkhabarkan kepada kita tentang keutamaan kita menjaga setiap perkara yang menjadi teras kepada kebaikan dan juga menjadi teras kepada turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya Rasulullah Abdullah ibn Mas'ud dia pun bertanya lagi kepada Rasulullah, qala qultu thumma ayy, wahai Rasulullah, kemudian daripada itu, yakni kemudian daripada solat, kemudian daripada berbakti kepada kedua ibu bapa, apakah amalan-amalan yang baik dan patut untuk aku lakukan sebagai orang yang beriman? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al jihadu fi sabilillah, yakni kamu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikutlah sama ada berjuang dengan maksud berjuang di medan perang ataupun berjuang dengan menegakkan kalimah Allah, menjadi orang yang mengajar orang lain, menjadi orang yang menuntut ilmu, ataupun menjadi orang yang menyempurnakan hak-hak orang lain kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di antara 3 amalan yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk amalan yang paling utama dan yang paling digalakkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pertama, solat, yakni wasilah untuk menghubungkan kita kepada Allah. Yang kedua, birrul walidain, yang merupakan menjaga hubungan kita sesama hamba Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan menjaga hubungan kepada ibu bapa ni kita menyambung hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga iaitu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu daripada amalan yang baik iaitu solat. Seterusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan pada hadis yang lain daripada Jabir radhiyallahu anhu berkenaan tentang keutamaan solat, yang mana solat ini merupakan salah satu daripada perkara yang dapat membersihkan diri kita daripada segala dosa-dosa. Sama ada dosa yang besar ataupun dosa yang kecil. Walaupun dosa yang besar itu berhajat kepada taubatan nasuha, maka solat yang didirikan oleh seseorang itu menjadi tanda bahawa taubatnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada seorang hamba menyatakan telah bertaubat daripada maksiatnya, tetapi dia meninggalkan solat, maka itu tanda taubatnya tidak diterima oleh Allah ataupun belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jabir bin Abdullah dia menyatakan,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan tentang solat. Nabi menyatakan masalus salawatil khamsi kamasalin nahari jarin ghamrin ala babi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yawmin khamsa marratin. Salat fardu yang kamu lakukan, Nabi SAW bersabda, salat fardu yang 5 waktu yang kamu lakukan sehari semalam seperti seperti suatu sungai, satu sungai yang airnya itu mengalir melimpah di depan pintu rumah salah seorang daripada kalian, yang mana kalian ini mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali. Ini perumpamaan yang diberikan oleh Rasulullah SAW, bahawa solat 5 waktu yang kita dirikan ni umpama aliran sungai yang masuk ke dalam rumah kita melalui pintu. Yang masuk ke rumah kita melalui pintu. Jadi apabila air itu masuk, orang yang memiliki rumah tersebut, dia akan mandi dalam sungai itu setiap hari itu 5 kali. Secara zahirnya, apabila seseorang itu mandi 5 kali sehari, adakah masih terdapat kotoran yang zahir pada tubuhnya? Sudah tentu tidak. Apatah lagi kalau dia mandi itu dengan sungguh-sungguhnya mandi itu. Bukan sekadar terjun naik je, tak, dia mandi kemudian dia gosok lagi, dia sabun lagi, dia bersihkan segala celah-celahnya ketika mandi. Adakah masih berbaki kotoran pada tubuhnya? Sudah pasti tidak. Begitulah keadaan solat. Apabila seseorang itu melakukan solat dengan sempurna, dengan menjaga segala rukun-rukun dan syaratnya 5 kali sehari semalam, kemudian ditambah pula dengan solat-solat yang lain, terutamanya solat rawatib, maka adakah bagi dirinya ini segala dosa? Sudah tidak. Pasti tidak memiliki dosa lagi. Kenapa? Solat itu seolah-olah telah membersihkan dirinya daripada segala dosa. Sebab itulah solat ini merupakan satu perkara yang penting. Apabila seseorang itu telah dibersihkan dirinya daripada segala dosa, maka ketika itulah hatinya itu dapat bersih daripada segala sifat-sifat mazmumah. Apabila hatinya telah bersih daripada segala sifat-sifat mazmumah, maka ketika itu akalnya itu bersih daripada segala fikiran-fikiran yang tiada layak, segala fikiran-fikiran yang tiada dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang itu dirinya telah dipenuhi dengan segala sifat-sifat mahmudah, maka yang terfikir di benak fikirannya itu hanyalah perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah pentingnya solat. Okey. Jadi pengarang kitab kita ni dia menyatakan bahawa maka di dalam solat itulah adanya pujian-pujian kepada Tuhan dan adanya memuliakan dia, yakni memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi sembahyang itu, yakni sembahyang yang kita dirikan itu membangkitkan kecergasan dan menyuburkan anggota. Di antara manfaat salat pada jasmani kita, dia dapat memberi kecergasan dan menyuburkan anggota tubuh kita. Ini kalau kita menyempurnakan solat tu, maksudnya menyempurnakan segala rukun mengikut tata cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, berdiri dengan tegaknya, kemudian iktidal dengan rata papan punggungnya, kemudian dengan rukuk dengan rata papan punggungnya, kemudian dengan sujud menyempurnakan 7 anggotanya, kemudian dengan kakinya diangkat lagi, sempurna segala bentuk kita kata ni rukun-rukun fi'linya itu. Maka natijah ataupun kesan daripada kesempurnaan rukun ini didapat memberikan kecergasan dan juga menyuburkan anggota. Kita lihat banyak daripada kajian-kajian yang mutaakhirin ini, daripada doktor-doktor sains dan sebagainya, membuktikan bahawa solat ini merupakan salah satu daripada perkara yang dapat memberikan kesempurnaan pada anggota tubuh, terutama mereka yang memiliki masalah ataupun penyakit-penyakit dalaman, ataupun mereka yang nak menjaga dirinya daripada penyakit-penyakit dalaman, seumpama darah tinggi, sakit jantung, yang mana semua perkara ini berhajat kepada aliran darah yang sempurna.
Jadi setiap bentuk ataupun pergerakan rukun qauli, rukun qauli bermula daripada qiyamnya, kemudian rukuk, iktidal, sujud, duduk antara dua sujud, itu semua merupakan di antara aktiviti-aktiviti yang dapat melancarkan peredaran darah. Ini telah terbukti dan telah dibuktikan oleh para saintis, terutama pada sujud. Ketika seseorang itu menghantarkan 7 anggotanya dengan sempurna, dahinya diletakkan di atas tanah, kemudian tangannya, 2 tapak tangannya, kemudian ditekankan sedikit, diantarkan lutut kedua lututnya, kakinya ditekankan sedikit. Apabila tekanan ini diberikan kepada tanah pada dataran yang paling rendah, dia dapat memberikan kesihatan pada tubuh. Ketika itu ada bahagian di kepala kita yang mana darah tak dapat sampai dengan sempurna ketika kita berdiri, ketika kita duduk, ketika kita baring, melainkan darah itu dapat sampai kepada puncak di akal kita itu ataupun di bahagian otak kita apabila kita memperbanyakkan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini telah dibuktikan. Jadi orang yang banyak melakukan solat, insya-Allah kalau solatnya itu solat yang sempurna, maka Allah akan pelihara dirinya. Kalau memang kita kata dah solat pun ada juga penyakit, maka Allah Ta'ala berkehendak memberikan kemuliaan atas dirinya dengan penyakit-penyakit tertentu sebagai ujian dan cabaran dalam kehidupannya. Jangan kita kata aku solat dah tapi tetap sakit juga, tak betul solat ni, biarlah tinggal. Jangan kita kata begitu. Kerana kalau kita lihat, seorang doktor pun tak dapat menyelamatkan dirinya daripada penyakit dan kematian walaupun dia seorang doktor. Ini kita kata apa? Sebagai salah satu daripada prasarana ataupun salah satu daripada wasilah yang Allah Ta'ala jadikan untuk kita menjaga diri kita, maka kita memperbanyakkan solat. Contohnya banyak. Jangan kita lihat contoh orang yang sakit kerana solat, kita lihat contoh orang yang tak sakit kerana solat. Contohnya orang tua-tua kita, tok kita, ayah kita mungkin yang dah berusia 50, 60, 70 tahun, yang mana kebanyakan daripada mereka itu yang kita lihat yang banyak meramaikan menjadi jamaah di masjid-masjid. Berbeza dengan orang-orang yang muda, walaupun dalam usianya 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, mereka tetap lagi dapat menuju ke rumah-rumah Allah untuk menunaikan solat. Mereka masih lagi mampu untuk solat dengan sempurna tanpa berhajat dengan kerusi. Ini di antara pembuktian dengan melakukan solat itu dapat memberikan kesihatan kepada tubuh. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan di antara salah satu kelebihan menunaikan solat tahajud itu sendiri. Orang yang sentiasa melazimi melakukan solat tahajud, di antara keistimewaannya akan terhindar daripada segala penyakit-penyakit yang zahir, termasuk penyakit yang ada pada tubuhnya. Ini kalau dia menjaga dengan sempurna solatnya, insya-Allah Allah Ta'ala akan menjadikan solat itu sebagai asbab untuk dia terselamat daripada segala penyakit. Dan kalau memang kita dah solat dijangkiti juga dengan penyakit, kita serah kepada Allah Ta'ala, tak jadi masalah. Kerana jangan kita anggap bahawa bila kita solat masih sakit lagi, kita pun ambil keputusan, tinggallah solat. Kenapa? Aku solat sakit juga. Seperti mana orang makan ubat ni tak jadi, makan ubat ni tak jadi, makan ubat ni jadi, akhirnya dia kata buat apa nak makan ubat, sebab apa? Makan ubat pun tak sihat juga. Jangan macam tu. Boleh jadi penyakit yang kita hadapi itu merupakan penyakit yang boleh menyebabkan kematian kita. Sebab Nabi SAW juga ada menyatakan bagi setiap penyakit itu ada ubatnya melainkan mati. Maksudnya apa? Penyakit-penyakit ni memang ubatnya ada, tetapi bagi penyakit yang boleh menyebabkan kematian, carilah apa pun ubatnya, kamu tak akan jumpa. Kenapa? Penyakit itu Allah Ta'ala telah menentukan sebagai sebab kamu akan mati. Begitu juga solat, ada sebahagian orang Allah Ta'ala jadikan solat itu sebagai asbab dia untuk mendapat kesihatan. Dan walaupun dia dah menunaikan solat ditimpa dengan penyakit, maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita berhenti daripada mendirikan solat. Jadi pengarang kitab kita ni kata bahawa solat itu dia membangkitkan kecergasan dan menyuburkan anggota. Sebab tu siapa yang nak cemerlang siang harinya itu, maka mulakanlah dengan solat pada pagi harinya. Siapa yang setiap harinya pada siangnya nak berjaya pada pekerjaannya, nak mudah urusan perniagaannya, nak mudah urusan pengajiannya, maka mulakanlah paginya itu dengan solat. Bangun awal waktu, bersihkan diri, tunaikan tahajud, kemudian buatlah perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah ketika itu dan menyempurnakan solat subuh. Barulah setelah itu kita keluar untuk melakukan urusan-urusan keduniaan.
Nescaya insya-Allah kita punya pekerjaan itu akan menjadi baik. Sebab itu adanya waktu-waktu solat itu Allah Ta'ala Subhanahu Wa Ta'ala tentukan pada waktu-waktu yang tertentu sebagai salah satu daripada wasilah kerehatan tubuh. Subuh pada waktu pagi sebagai permulaan hari. Kemudian setelah kita menjalani kehidupan, pekerjaan dan sebagainya, ada waktu zuhur. Waktu zuhur itu ibarat daripada waktu untuk kita merehatkan diri kita seketika daripada kesibukan dunia. Kita mengambil waktu 15 minit ataupun setengah jam bersiap dengan menunaikan solat itu sebagai satu kerehatan untuk mencerdaskan kembali tubuh kita. Walaupun solat tapi ia merupakan satu kerehatan untuk kita. Setelah daripada kita menyambung kerja semula, kemudian setelah selesai buat kerja sampai petang, ada pula waktu solat asar untuk kita kembali merehatkan tubuh kita, merehatkan akal kita dengan memuji-muji kepada Allah, dengan menggerakkan tubuh kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi solat ni satu perkara yang sangat utama, tuan-tuan. Bukan sekadar untuk urusan akhirat kita, bahkan membantu urusan dunia kita. Kita lihat banyak daripada kalangan pelajar-pelajar kita lah. Kita lihat pelajar-pelajar kita yang menuntut di asrama penuh, yang menuntut di madrasah, tahfiz pondok dan sebagainya. Di antara tips kejayaan mereka, apa yang mereka menyatakan? Menjaga solat 5 waktu. Kemudian ditambah dengan solat tahajud. Jadi solat ini merupakan salah satu daripada faktor kejayaan bagi setiap pelajar. Mereka mendapat kejayaan di dunia dan juga mendapat kejayaan di akhirat. Orang yang berjaya dalam perniagaan, pasti mereka tidak meninggalkan solat. Kalau ada di kalangan mereka yang meninggalkan solat berjaya, ketahuilah itu istidraj. Allah Ta'ala nak menipu dia supaya dia terus leka dengan keduniaan. Tapi kalau ada di kalangan orang yang menjaga solat tapi masih dalam keadaan susah, juga Allah Ta'ala nak memberi kelebihan kepada dia. Yang penting jangan tinggalkan solat. Ni kita kena ingat baik-baik. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala telah menyatakan bahawa manusia ini daripada nisbah kelakuan hariannya itu telah diberikan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada sebahagian daripada hamba yang mana ia termasuk daripada kalangan kekasih-kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala mempermudahkan urusan kehidupannya di akhirat. Ketika di dunia dipermudahkan segala amalan-amalan soleh. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyempitkan ataupun menyukarkan kehidupan dunianya. Ni ada sebahagian hamba yang urusan akhiratnya mudah, sembahyangnya tak tinggal, baca Al-Qurannya tak tinggal, kemudian sembahyang malamnya tak tinggal, puasanya tak tinggal, tetapi hidupnya susah. Ini termasuk kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala nak lebihkan dia di akhirat, Allah menutup dia daripada kesenangan dunia. Takut-takut dia ni diberikan kesenangan dunia, dia lupa kepada akhirat. Sebab tu Allah Ta'ala bantu dia, pemudahkan dia untuk menunaikan urusan akhirat. Tetapi untuk urusan dunia ni Allah Ta'ala sekadar bagi untuk keperluan hidupnya. Dia pun tak rasa tak rasa tidak berkecukupan. Walaupun payah, walaupun sukar kehidupannya, dia tetap redha dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini termasuk kalangan kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan golongan yang kedua, golongan yang Allah Ta'ala permudahkan dua jalan. Allah permudahkan urusan akhiratnya dan Allah Ta'ala permudahkan urusan dunianya. Ini pun termasuk daripada kalangan kekasih Allah. Umpama Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah permudahkan Nabi untuk melakukan segala amalan-amalan akhirat. Dalam masa yang sama Allah Ta'ala juga mempermudahkan untuk urusan dunia. Cuma Rasulullah tidak memilih urusan dunia ini. Walaupun Allah memberi kemudahan, dilimpahkan harta, diberikan diberikan kemudahan, para malaikat boleh menunaikan segala hajat Rasulullah. Bukit nak jadi emas pun boleh, pasir nak jadi permata pun boleh. Tapi Nabi tak pilih. Walaupun dipermudahkan atas diri Rasulullah. Kalau Nabi mengambil bahagian dunia bukan untuk dirinya, Nabi akan berikan kepada para sahabat radhiyallahu anhu. Nabi akan gunakan untuk keperluan masalah umatnya. Ini di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipermudahkan amalan akhiratnya, dipermudahkan amalan dunianya. Seperti mana sebahagian daripada kita dah. Kita lihat sebahagian daripada orang-orang yang diberikan kemewahan, para jutawan kita yang Islam, walaupun mereka itu orang yang kaya, tetapi ringan mereka untuk bersedekah, ringan diri mereka untuk menunaikan solat berjamaah, ringan diri mereka untuk mendirikan tahfiz, ringan diri mereka ni untuk menyumbang dan menginfakkan harta mereka ke jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini pun termasuk bahagian daripada kekasih Allah Ta'ala.
Allah Ta'ala berikan kemudahan kepada mereka untuk beramal dengan amalan soleh untuk bekalan akhirat, dan Allah Ta'ala juga mempermudahkan kehidupannya, kesenangannya di dunia dengan dibuka pintu khazanah dunia daripada segala harta dan kesenangan. Ini dua golongan, yang pertama dan kedua ni termasuk golongan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan golongan yang ketiga, golongan yang dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa dia? Golongan yang Allah Ta'ala permudahkan urusan dunianya. Untuk urusan dunia mudah sangat dapat. Kerja berjaya, meniaga bukan main lagi. 3-4 kedai dia ada, 3-4 cawangan dia ada. Pangkat, berbagai-bagai pangkat dia ada, berbagai-bagai gelaran dia ada. Untuk urusan dunia ni memang orang kenal dia sebagai orang yang hebat di sisi dunia. Tetapi Allah Ta'ala sukarkan dia untuk beramal dengan amalan yang soleh. Dia menjadi orang yang tidak sempurna imannya, meninggalkan menuntut ilmu. Kemudian dia menjadi orang yang meninggalkan solat, meninggalkan kewajipan menutup aurat, meninggalkan kewajipan untuk bersedekah, meninggalkan kewajipan untuk mengeluarkan zakat. Jadi susah bagi dia, walaupun hartanya banyak tapi dia tak nampak. Allah Ta'ala tutup dia daripada melihat kebaikan. Ini golongan istidraj, golongan yang telah ditutup oleh Allah Ta'ala untuk melihat kebaikan, sehingga dia nampak diri itu hebat. Sehingga keluarlah di mulutnya, walaupun aku tak sembahyang, walaupun aku tak sedekah, walaupun aku tak buat tu, tak buat ni, walaupun aku tak tutup aurat, tapi aku alhamdulillah. Dia kata masih lagi kecil, masih lagi sihat. Perniagaan aku pun bertambah-tambah, kedudukan aku pun makin banyak, kawan-kawan aku pun semakin ramai. Dia rasa dirinya telah selamat. Ini golongan yang telah ditutup oleh Allah Ta'ala daripada kebaikan. Dan golongan yang keempat inilah golongan yang paling hina. Siapa dia golongan yang paling hina? Urusan akhirat tidak dipermudahkan, urusan dunia juga tidak dipermudahkan oleh Allah Ta'ala. Bukan sahaja dia itu miskin di dunia, bahkan dia menjadi orang yang fakir di akhirat. Di dunia tidak beriman, di dunia dia tidak melakukan ketaatan, di dunia dia tidak menyempurnakan perintah-perintah Allah, dan di dunia juga dia termasuk daripada kalangan orang yang miskin dan susah. Dia termasuk kalangan orang yang tak sempurna kehidupannya. Sebab tu kita kena ingat, walaupun miskin, walaupun susah, walaupun fakir, kita jangan lupa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan sekali-kali kita lupa kepada Allah, dan jangan kita menyalahkan Allah di atas kesukaran dan kepayahan serta kefakiran yang kita hadapi. Kita anggaplah ini bahagian sedikit yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ketika di dunia, untuk kita mendapat kelebihan yang besar ketika di akhirat. Orang yang miskin, orang yang fakir, redha dan sabar dengan kefakiran dan kemiskinannya, akan mendapat kemuliaan yang luas tempatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi jangan jadikan kemiskinan dan kefakiran sebagai alasan untuk kita mengingkari perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka akan menjadi hinalah kita. Tu sebab itulah kita kena jaga solat kita ni. Kerana solat tu sebahagian daripada tanda kuatnya iman kita, sebagai tanda sempurna Islam kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, balik pada kitab tadi. Jadi sembahyang itu membangkitkan kecergasan dan menyuburkan anggota tubuh kita. Maka dari sebab itu, maka daripada sebab itu, yakni sebab yang mana? Sebab pada solat itu adanya memuji-muji Tuhan dan memuliakan Dia. Dan pada solat itu membangkitkan kecergasan dan menyuburkan anggota tubuh. Hendaklah perempuan-perempuan menunaikan barang yang diwajibkan oleh Allah, yakni solat lah. Barang yang solat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana apa? Kerana ia solat itu memeliharakan kehidupan dan memeliharakan kesihatan. Kerana solat yang kita lakukan itu dapat memeliharakan kehidupan kita di akhirat dan dapat memeliharakan kesihatan kita di dunia. Sebab tu ingatan tentang solat ni diperkuatkan lagi kepada orang-orang perempuan. Nabi SAW menyatakan, di antara tanda-tanda perempuan ahli syurga itu adalah mereka yang menyempurnakan solat 5 waktu. Kenapa ditekankan solat 5 waktu? Kerana kebanyakan daripada perempuan ini suka meninggalkan solat 5 waktu, sama ada keuzuran ataupun tanpa keuzuran. Terutama bagi mereka yang kedatangan haid. Bagi mereka yang kedatangan haid, selalu mereka mengambil ringan tentang solat. Haid yang dialami, haid nifas yang dialami oleh seorang perempuan ini merupakan satu manik, yakni tegahan bagi orang perempuan untuk menunaikan solat. Ini satu kelebihan, satu rukhsah, keringanan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang perempuan. Mereka ada waktu cuti, orang lelaki tak ada waktu cuti.
Mereka ada waktu cuti ni, waktu kerehatan, waktu yang diberikan supaya mereka tak menunaikan solat, bahkan wajib mereka meninggalkan solat, iaitu ketika haid dan nifas. Ada satu waktu dan keadaan yang orang perempuan selalu tidak perhatikan, iaitu qada solat mereka. Yang ini ganti solat yang perlu mereka lakukan apabila mereka datangnya waktu haid ataupun ketika mereka suci daripada haid. Ada ketika perempuan ketika datang waktu haid, kemudian datangnya waktu haid itu memiliki waktu yang cukup untuk dia menunaikan solat, tapi dia tak solat ketika itu. Apabila dia telah suci, dia tak qadakan solat tu, sedangkan wajib atas dia untuk qada. Umpama contoh kita buat, kita ambil contoh yang mudah. Zuhur pukul 1, pukul 1.30 dia tak solat lagi. Kemudian pukul 1.30 datang darah haid, berterusan sampai 7 hari 7 malam. Jadi daripada pukul 1 sampai 1.30 ada waktu setengah jam, 30 minit, yang mana waktu itu cukup untuk dia menunaikan solat zuhur. Maka wajib untuk dia qada solat tersebut. Bila? Setelah dia suci daripada haid nanti. Kemudian waktu yang kedua, waktu suci daripada haid. Apabila seorang perempuan suci pada akhir waktu, umpama waktu zuhur, yang mana waktu itu cukup untuk dia menunaikan perkara-perkara seringan-ringan ibadah solat. Cukup dia untuk bersuci, cukup untuk dia melakukan perkara yang wajib bagi solat. Kemudian ketika itu dia tak menunaikan solat, maka wajib bagi dia untuk qada solat tersebut. Contoh zuhur pukul 4, asar pukul 4, suci pukul 3.50, ada 10 minit, itu waktu yang cukup untuk dia menunaikan solat, tapi dia tak solat. Dia tak solat, maka solat tersebut merupakan solat yang wajib untuk dia tunaikan ketika itu. Begitu juga mereka yang suci pada waktu yang boleh dijamakkan antara zuhur dengan asar, maghrib dengan isyak. Jadi apabila seorang perempuan suci pada waktu asar, maka wajib dia mengqadakan solat zuhur dan juga solat asarnya. Asar ditunaikan secara tunai dan zuhurnya ditunaikan dilaksanakan secara qada. Bagi mereka yang suci pada waktu isyak, kemudian bila suci pada waktu isyak, maka wajib baginya untuk mengqadakan solat maghrib dan menunaikan solat isyak dalam waktu isyak tunai. Tapi oleh kerana perempuan ni dia rasa dirinya uzur, kemudian disertakan dengan malas dan sebagainya, terutama orang yang bekerja, alasannya apa? Tak bawa pakaian, tak ada alat mandi dan sebagainya. Sedangkan dia suci tengah hari pukul 12, waktu balik kerja pukul 5, nanti mandi petang, ada setengahnya petang tu pun belum mandi lagi, mandinya nanti waktu maghrib. Bila mandi waktu maghrib tu dia hanya sembahyang maghrib saja, sedangkan dia telah suci pada tengah hari. Zuhur, asar tu dia wajib dah solat ketika tu, tapi dia tak solat lagi. Kenapa? Kerana alasannya dia tidak memiliki kelengkapan untuk mandi. Dan kerana apa dia tak menunaikan solat? Kerana dia jahil tentang aturan menunaikan solat bagi perempuan yang telah suci daripada haid. Sebab tu diperingatkan orang-orang perempuan, solat jagalah solat kamu wahai orang perempuan. Jangan kamu anggap ia merupakan satu perkara yang mudah bagi kamu. Sebab tu suami apabila isteri tak menunaikan solat, tegur, marah, nasihat, ajarkan sampai dia menunaikan solat. Kerana kebaikan dan manfaat solat tu banyak sekali sebagai riadah untuk memberi kesihatan zahir dan batin kita. Itu sebahagian daripada adab riadah, iaitu pada solat. Okey. Dan yang ke-12, sebelum kita berhenti, janganlah berlebih-lebihan sangat pada riadah, tetapi hendaklah dengan sederhana sahaja. Kenapa? Kerana apabila berlebih-lebihan nescaya memenatkan tubuh dan fikiran. Ini maksudnya riadah yang kita riadah yang kita buat melibatkan kepada pergerakan yang banyak. Umpama kita berjogging ke, kita bersenam ke, kita bersukan ke, apa jugalah yang kita gunakan alat gym dan sebagainya. Dia nyatakan bahawa janganlah kita buat secara berlebih-lebihan. Maknanya jangan kita bila nak beriadah tu sungguh-sungguh sangat tu, sampai letih, sampai rebah, pengsan dan sebagainya. Jangan. Kerana apa? Kerana apabila berlebih-lebihan dengan melakukan aktiviti riadah ni, seumpama bersenam, bersukan dan sebagainya, dia boleh menjadi satu sebab tubuh kita terlalu penat dan letih. Serta dia boleh juga memenatkan akal fikiran kita. Maka sederhana, kalau berjogging pun sekadar yang memang cukup untuk memeluhkan tubuh. Kalau ada aktiviti umpama melompat ke, bersenam ke, aktiviti gerak tubuh ni yang sekadarnya lah.
Yang mana kalau kita lihat ada siapa yang pandai untuk buat ukuran jantung dia kan, dia ada kan had mana yang perlu. Kalau dah lebih sangat tekanan jantung kita bubak terlalu kuat, bahaya. Terutama orang yang jarang beriadah, sesekali dia turun dia pun tekan. Ini kena nasihat baik-baiklah bagi orang yang dah berusia, umpama contohnya dia jarang bersukan dan sebagainya. Apabila nak mulakan sukan tu jangan mendadak. Umpama nak main futsal ke, jangan kita terus lari. Boleh jadi pengsan. Boleh pengsan tak apa, takut mari serangan jantung dan sebagainya. Banyak kan kes orang main badminton rebah meninggal, orang main bola rebah meninggal, orang berlari rebah meninggal. Sebab tu kena jaga baik-baik. Jangan kita buat secara berlebih-lebihan, terutama orang perempuan. Buat ala kadar saja. Memang kita kata memada untuk menggerakkan seluruh tubuh kita. Bahkan orang perempuan memang tak layak lah untuk dirinya itu melakukan aktiviti yang secara berlebihan, umpama aktiviti yang nampak kasar dan sebagainya. Sebab tu dalam melakukan apa dua perkara, malu tu letak di depan. Orang perempuan kena ingat baik-baik, malu tu kena sentiasa ada. Walaupun riadah ni termasuk perkara yang diharuskan, tetapi malu tu kena letak di depan. Kalau hilang malu, maka kita pun hilanglah apa kita kata ni, perlindungan diri kita. Sebab tu banyak orang perempuan yang apabila hilang sifat malu mereka, mereka pun terlopak-lopak di hadapan orang, menari aerobik dan sebagainya dengan pakaian tak sesuai, hilang malu. Kita perlu ingat bahawa malu ini tidak ada suatu perkara yang dia bawa melainkan kebaikan semata-mata. Kalau ada orang yang bersifat malu, maka kebaikan ada padanya. Malu pada lelaki itu baik, tetapi malu yang ada pada perempuan terlebih baik, bahkan berganda-ganda kebaikannya ada pada perempuan. Jadi kena ingat, nak beriadah tu boleh, jangan sampai kita melepasi daripada ataupun melampaui daripada batas yang telah ditetapkan oleh syarak. Okey. Dah habis sampai situ dulu. Jadi insya-Allah nanti kita akan sambung lagi kuliah kita pada waktu yang lain. Jadi insya-Allah malam ni kalau tidak ada apa-apa keberatan dan tidak ada sesuatu yang menghalang kita akan bersama sekali lagi insya-Allah pada jam 10.30 malam ni insya-Allah, selepas daripada menunaikan solat tarawih. Jadi sampai di sini dulu. Kita akan sambung lagi kuliah kita pada waktu yang lain. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.